billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Mereka yang bersuluk mempunyai peluang yang besar untuk dipilih oleh Allah, dimasukkan oleh Allah, menjadi calon-calon yang Allah akan masukkan dalam golongan muqarrabun. Di dalam surah Waqiah, manusia yang beriman di akhirat akan terbagi kepada dua golongan. Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Golongan yang Allah beri nama ashabul maimanah, golongan sebelah kanan. Ini orang yang beriman, orang biasa, terdiri pada golongan muslimin dan mukminin. Tetapi golongan yang kedua, yang terbaik, ialah golongan muqarrabun. Jadi mudah-mudahan bila kita bersuluk ini, kita tersenarai dalam kalangan umat Nabi Muhammad yang Allah akan pilih, dimasukkan dalam golongan muqarrabun. Siapa itu muqarrabun? Allah sudah sebutkan. Sebelum Allah sebutkan muqarrabun, Allah sebutkan ciri dia. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Muqarrabun ini ya, as-sabiqun. As-sabiqun ini ada macam-macam makna. Ada yang memaknakan as-sabiqun itu berdasarkan kepada perintah Allah, fastabiqul khairat. Hendaklah kamu semua berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Jadi ada ulama menafsirkan as-sabiqun itu ialah orang yang banyak membuat kebaikan. Tetapi ulama tasawuf dan kebanyakan ulama tafsir menafsirkan seperti yang Rasulullah tafsirkan. Karena sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, sahabat yang ingin mengetahui, memahami makna as-sabiqun. Ya Rasulullah, apa itu as-sabiqun? Maka Rasulullah jawab, hum al-mufarridun. Sabiqun itu ialah mufarridun. Jawapan Rasulullah yang ringkas ini, sahabat pun tak faham. Lalu sahabat tanya, siapa dia mufarridun ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab dengan lebih jelas, lebih detail. Mufarridun itu ialah az-zakiruna Allah katsiran wadz-zakirat. Mufarridun itu ialah orang-orang lelaki dan orang-orang perempuan yang membanyakkan zikrullah. Dan itulah maka as-sabiqun itu ialah umat Nabi Muhammad yang membanyakkan zikir. Kita bersolok banyak zikir ke sedikit zikir? Kita bersolok sini 10 hari, banyak zikir ke banyak makan? Banyak zikir. Cuba angkat tangan siapa banyak makan? Mana tahu ada celah-celah. Saya makan tak putus di sini. Semua banyak zikir. Jadi kita zikir di 10 hari siang malam, kecuali tertidur. Bolehlah. Ya. Kita anggap kita inilah golongan as-sabiqun. Ketika kita di dalam surah ini selama 10 hari. Tuan-tuan kalau tidak bersolok, boleh tak 10 hari di rumah terus berzikir, boleh tak? Tak boleh. Saya rasa saya pun tak boleh. Telefon asyik berdering. Kat sini tak ada. Telefon ke mall, kena kumpul. Tapi ada yang bawa 2 telefon, solok-solok. Jadi tuan-tuan, antara janji Allah bagi orang bersolok itu ialah kita akan dipilih oleh Allah sebagai golongan as-sabiqun. Bila kita masuk dalam golongan as-sabiqun, dengan sendiri kita masuk dalam golongan muqarrabun. Ini bukan main-main tuan-tuan, ini dalil secara direct, bukan cakap-cakap kosong. Sebab itu saya bacakan ayat ini dulu. Yang bersolok sekarang ini, ada tak rasa bahawa diri masing-masing tersenarai dalam kumpulan as-sabiqun as-sabiqun? Itu kalau solok sekali. Kalau setahun ada 4 kali solok di sini, 4 kali solok.
kan peluang kita untuk masuk dalam golongan as-sabiqun itu sangat besar. Peluang kita untuk masuk dalam kumpulan muqarrabun sangat besar. Kalau tak kita, siapa lagi? Orang di luar sana yang tak pernah zikir. Lalu ayat itu disambung oleh Allah, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Maksudnya ramai bilangan muqarrabun ini di zaman Islam. Wa qalilun minal akhirin, sangat sedikit bilangan mereka di zaman akhir Islam. Semua kita setuju zaman kita ini akhir zaman Islam. Kerana sekarang ini sudah bertarikh 1445 tahun dah. Jadi wajarlah kalau kita menganggap kita berada di akhir zaman. Di sinilah tuan-tuan kita nampak kita ni dalam golongan qalilun minal akhirin. Sikit, sangat sedikit, tapi sangat besar untungnya. Kerana dimasukkan Allah dalam golongan muqarrabun. Kenapa di zaman awal Islam banyak muqarrabun? Kerana mereka, hidup mereka, asas keagamaan mereka ialah zikir. Disebut dalam Quran 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Mereka itu sentiasa menyebut, mengingat nama Tuhan mereka Allah sepanjang masa siang dan malam yang mereka mahu Allah. Inilah latar belakang kehidupan agama orang Islam atau umat Nabi Muhammad abad pertama, kedua, ketiga. Siang malam zikir, tak putus-putus. Yang mereka mahu Allah. Kita duduk sini 10 hari nak zikir siang malam pun tak ada juga. Susah. Boleh tapi susah payah. Mengantuklah, sakitlah, nak baliklah, ada janji hospital lah, anak sakitlah, anak demam lah, bil itu tak bayar lah, dah kena potong, anak-anak bergelap lah, macam-macam. Baru 10 hari. Jadi cuba fikir tuan-tuan, semua mereka yang hidup abad pertama, kedua, ketiga berzikir siang malam. Yad'una rabbahum Allah bil ghadati wal asyi, sepanjang siang dan malam, yuriduna wajah, yang mereka mahu Allah. Inilah maknanya tuan-tuan, zikrullah itu jadi asas kehidupan mereka. Apa juga kegiatan hidup mereka, kegiatan ibadat mereka didasarkan kepada zikrullah. Zikrullah itu nombor satu. Kita, kehidupan agama kita di akhir zaman ini tak ada, kosong. Asas solat kita tak ada, puasa kita tak ada, akhlak kita tak ada. Itulah sebabnya kalau kita fikir kita ni sangat beruntung kerana Allah bila kita yakinkan kita untuk belajar ilmu tarekat. Ilmu tarekat ni sakibaki, zikir yang diwariskan oleh Rasulullah, diamalkan oleh para sahabat, diamalkan oleh mereka yang hidup di abad pertama, kedua, ketiga. Sebab itulah munasabah kalau Rasulullah menegaskan khairu qurni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik orang mukmin itu ialah mereka yang hidup di kurun aku ini, kurun pertama. Kemudian mereka yang hidup kurun yang berikutnya, kurun kedua. Kemudian mereka yang hidup kurun berikutnya, kurun ketiga. Inilah yang diakui oleh Rasulullah sebaik-baik umat Nabi Muhammad, kurun pertama, kedua, ketiga. Kalau kita ingin bertanya kenapa, jawabnya itulah kerana kehidupan mereka asasnya begitu teguh, didasarkan kepada zikir dan tafakkur.